Jangan masukkan sesuatu yang haram ke dalam perut kita, kerana kalau masuk sesuatu yang haram, dia akan mempengaruhi tingkah laku kita. Bahkan malaikat di langit dan bumi akan melaknat orang-orang yang selama mana dalam perut mereka itu ada sumber-sumber yang haram. Dalam perbincangan lalu kita masih membicarakan tentang persoalan khauf ataupun takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam pertemuan lalu kita telah menyentuh antara 2 perkara daripada 7 perkara yang perlu kita jaga, perlu kita didik supaya menjadi orang mukmin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara 7 perkara tersebut telah sebutkan 2, iaitu yang pertamanya lidah. Kena jaga lidah daripada menipu, daripada mengumpat, sebar fitnah, buat tuduhan palsu dan cakap perkataan yang tidak baik, dan kita gantikan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran dan seumpamanya. Yang keduanya pula kita sebutkan dalam rancangan yang lalu, iaitu hati. Hati itu kena didik keluar daripada sifat bermusuhan. Hari ini ramai orang yang bermusuhan. Sedangkan sesama orang Islam, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Orang mukmin itu bersaudara, maka perbaikilah sesama saudara kita dengan cara yang baik, bukan dengan cara hasad, dengki, berkelahi, marah dan seumpamanya. Jadi itu melibatkan hati juga. Hati kena didik supaya tidak berkelahi dan tidak mempunyai sifat hasad, dengki. Masya-Allah. Itulah kita sebutkan dalam rancangan yang lalu. Dan kita teruskan yang ketiganya, dan disebutkan di sini, wala tudawi al-amral qulub illa bil ilmi wal amal. Tidak akan merawat sakit hati yang sakit itu melainkan dengan ilmu dan amal, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan yang ketiganya yang perlu kita didik supaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tahan nafsu, masya-Allah. Yang ketiga adalah pandangan, nazrah, pandangan kita ni kena didik supaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata yang melihat, mata yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yanzuru ilal haram, dan didik mata yang takut kepada Allah, mata yang tidak melihat kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mala'a ainaihi minal haram, barang siapa yang penuhkan matanya itu melihat perkara yang haram, kata Rasulullah, mala Allah taala yaumal qiyamah ainaihi minan nar, Allah Ta'ala akan penuhkan matanya itu pada hari kiamat dengan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi didik mata supaya tidak melihat sesuatu yang haram. Zaman sekarang ni Masya Allah, dengan handset lah, terutamanya dalam media sosial lah. Kalau zaman dahulu mungkin zaman remaja dulu, ada kawan-kawan bila dia duduk rumah, mak pak tak ada, dia panggil kawan-kawan, dia tengok video-video yang tak elok. Ada juga macam tu. Itu saya ni budak kampung, tapi saya tak terlibat lah, alhamdulillah. Kita pula budak-budak pasal tu dia tak pergi masuk. Tapi hari ini fitnah itu lagi hebat, masya-Allah. Fitnah melihat itu kan, dengan handset. Tambah-tambah anak-anak muda ada handset, duduk dalam bilik seorang-seorang, siapa pun tak tahu. Tidak ada sekatan. Kalau TV ni ada juga lembaga penafis filem kan. Dan dunia media langit terbuka ini taib lah apa sahaja. Jadi pada ketika itu nak jaga mata supaya mata takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan melihat yang tak elok. Masya-Allah. Sebab itu kita dalam adab menjaga mata. Bila berjalan, tiba-tiba ada awet cun melintas.
Kan? Kalau mata itu ikut nafsu, dia tengok, macam tu kan. Pernah. Tapi mata yang dididik, kalau tengok yang macam tu, kita tundukkan pandangan. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga kalau kita bersembang dengan orang yang bukan mahram kita kan, dianjurkan supaya kita tundukkan pandangan. Jadi itu adab yang diajarkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila kita melihat yang tak elok, dia akan menyebabkan hati, dia akan pergi ke hati. Tengok yang tak elok, berdosa, bila berdosa hati jadi kotor, masya-Allah. Bahkan ada kajian dibuat. Kajian, ada satu buku diterbitkan oleh Persatuan Pengguna Pulau Pinang. Kajian tentang tabiat menuntun. Tabiat menuntun. Buku dia kecil ya, Persatuan Pengguna Pulau Pinang. Saya ada simpan buku tu. Kajian itu zaman TV. Itu zaman TV, zaman video kan. Sekarang ni zaman media sosial ni dalam handset ni. Tapi walaupun tahun 90-an kajian itu dibuat oleh dua orang pakar Universiti Illinois Amerika, buat kajian tentang tabiat menuntun. Jadi dia dapat kesimpulan dan rumusan bahawa kalau kanak-kanak seawal usia 8 tahun, kalau saban hari melihat adingan-adingan ganas, adingan-adingan yang tak elok, bahkan mungkin yang lucah, maka tidak mustahil kanak-kanak itu pada 20 tahun selepasnya, bila dah tiap-tiap hari tengok tak elok, jadi dia jadi mindset. Dia dah jadi macam dah program dah dalam otak dia. Jadi tidak mustahil 20 tahun selepas itu dia akan tak ada perasaan. Dia akan buat perkara yang ditontonnya itu. Itu kesan menonton. Itu zaman kajian dibuat zaman TV. Oleh Persatuan Pulau Pinang, petik kajian daripada dua orang pakar daripada Universiti Illinois Amerika. Pandangan perlu kita didik menjadi pandangan yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan sebab melihat, dia jadi program set. Tiap-tiap hari tengok yang tak elok, maka dia akan di mindset, dan mindset itu akan membentuk tingkah laku orang yang menuntun tersebut. Itu kajian, kajian ilmiah, kajian secara profesional, masya-Allah. Jadi dalam Islam disebutkan mata perlu dididik supaya jadi mata yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pandangan itu bukan melihat dengan nafsu, tapi melihat dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena jaga sungguh-sungguh. Tengok yang tak elok, akhirnya hati jadi kotor. Bila hati jadi kotor, akhirnya kita akan tidak ada perasaan bila melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seterusnya yang keempat, perut. Perut juga perlu dijaga supaya menjadi perut yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perut yang bertakwa. Tak kiralah perut yang ke depan ke, yang kempes ke, yang berombak ke. Bentuk dia tak kisah, tapi sebaiknya jagalah kan. Jagalah dia punya dari segi kesihatan tu kan. Jangan overweight kan. Itu yang saya pun risau juga kan. Susah makan ni susah. Ujian paling hebat lah insya-Allah kan. Tapi yang penting kena jaga perut, dan jangan masukkan ke dalam perut sesuatu yang haram. Batnuhu fala yudkhalu fi batnihi haraman, fala yudkhal batnahu haraman. Jangan masukkan sesuatu yang haram ke dalam perut kita, kerana fa innahu ithmun kabir. Sungguh itu adalah satu dosa yang besar, masya-Allah. Jadi kita kena berhati-hati. Perut pun tak kiralah saiz macam mana pun. Yang penting perut itu perlu dididik, perut yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila nak makan, cek dulu ada halal ke tak halal. Macam kita alhamdulillah di Malaysia ni ada halal jakim kan. Bila ada halal jakim tu kita confident lah untuk makan, sebab dia memenuhi kriteria-kriteria dah, yang halalan thayyibah insya-Allah. Jadi bila nak makan, itu adalah bentuk makanan.
bagaimana dengan kalau rasuah, bagaimana dengan memakan hasil daripada mencuri dan seumpamanya. Jadi yang tu yang kita risau, dengan sebab makan itu akhirnya akan menyebabkan kita menghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana kata Rasulullah SAW, idza waqa'at luqmah minal haram, bila masuk dalam perut kita itu sesuatu yang kita teguk, yang kita makan daripada satu benda haram, fi batni ibni Adam, dalam perut anak Nabi Adam, la'anahu kullu malakin fil ardi was sama', akan dilaknat oleh setiap malaikat yang ada di langit dan di bumi selama mana makanan itu ada dalam perut kita. Masya Allah. Na'udzubillah lah, daripada dilaknat oleh para malaikat. Hadis ni hadis yang tak kuat, ada dhaif, tapi kita boleh beramal dan kita boleh ambil motivasi dengan hadis yang lemah. Jangan masukkan sesuatu yang haram ke dalam perut kita, kerana kalau masuk sesuatu yang haram, dia akan mempengaruhi tingkah laku kita. Bahkan malaikat di langit dan bumi akan melaknat orang-orang yang selama mana dalam perut mereka itu ada sumber-sumber yang haram. Wa in mata tilkal halah fama'wahu jahannam. Allah, Masya Allah. Dan kalau seorang itu mati dalam keadaan perutnya dipenuhi dengan sesuatu yang haram, maka balasannya itu adalah neraka jahannam. Allah, nak tak perut kita dibakar oleh api neraka jahannam. Masya Allah. Kalau kita ambil api letak kat sini sikit pun, tu api dunia. Macam mana api neraka jahannam, wal'iyadzubillah. Jadi kalau perut kita dipenuhi dengan satu yang haram, maka kita akan dibakar oleh api neraka jahannam, wal'iyadzubillah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan begitulah, kita dah sebutkan anggota yang perlu kita jaga agar menjadi anggota yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga lidah, jaga hati, jaga pandangan. Yang ketiganya, yang keempat, jaga perut, jangan makan sesuatu yang haram ataupun syubhat. Dan yang kelimanya, jaga tangan, jangan melakukan satu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk syarah yang seterusnya kita tangguh dahulu dan kita akan perhalusi dalam pertemuan yang lain, insya-Allah. Jadi setakat itu dulu Raudhah Ilmu Al-Hikmah TV untuk kali ini. Mudah-mudahan apa disampaikan itu
menjadi peringatan kepada saya sendiri dan menjadi peringatan kepada sahabat-sahabat yang mendengar rancangan Radah Ilmu di Al-Hikmah TV. Sekian dahulu aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.